Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita mulakan sesi PTPR kita hari ini dengan bab 1, kedatangan kuasa barat. Okey, untuk hari ini kita akan memfokuskan dahulu kepada subtopik yang pertama iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara. Kestabilan sistem pemerintahan dan struktur sosial yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala di Sabah dan Sarawak, sistem pemerintahan masyarakat tempatan. Okay, untuk perundangan, terdapat dua jenis undang-undang iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Manakala undang-undang tidak bertulis ialah adat berpatih, manakala undang-undang bertulis ialah hukum kanun Melaka. Untuk hubungan luar, dalam bentuk politik, ekonomi dan juga sosial. Okay, hubungan luar ini juga memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Dengan kebijaksanaan pemerintah dapat melindungi negara kita daripada ancaman musuh, secara tak langsung dapat memajukan ekonomi dan juga menstabilkan negara. Okay, untuk kemakmuran, bermula daripada hasil bumi dan hasil alam. Okay, seperti galian, biji timah, pengeluaran hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan rotan. Manakala di Sabah dan Sarawak terdapat kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutung, kayu gaharu dan kayu cendana yang dijual kepada pedagang dari China, Jepun, Siam dan India. Untuk sistem ekonomi, adanya perdagangan dan juga pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan, ia telah menjadi pusat pengumpulan barang dan Syah Bandar telah dilantik untuk menguruskan pelabuhan. Bagi sistem timbang sukat dan ukur, untuk sistem sukat telah digunakan kepul, leng, kal, cupal dan gantang. Untuk sistem timbang telah menggunakan kati, tahil dan pikul. Manakala untuk sukatan perak dan emas digunakan mayam, bungkal dan kati. Okay, untuk mata wang, sebelum adanya mata wang telah digunakan sistem barter. Dan selepas itu digantikan dengan sistem mata wang di mana mata wang logam telah digunakan yang diperbuat daripada timah dan juga perak. Untuk sistem cukai, hasil yang dikenakan ke atas pertanian, perlombongan, hasil hutan dan juga perdagangan. Dan sumber ini telah menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk memajukan negeri. Dan yang terakhir, kegiatan keintelektualan di mana pendidikan tidak formal telah bermula dengan pendidikan awal ataupun asuhan di rumah. Selain itu adanya kemahiran ilmu agama. Dan pendidikan formal ini diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, larangan dan cerita yang berbentuk pengajaran. Untuk pendidikan tidak formal di Sabah dan Sarawak, di Sarawak, pendidikan melalui cerita lisan dari turun-temurun sesuatu etnik. Contohnya meramu hasil hutan dan berburu. Manakala di Sabah, pendidikan melalui keluarga atau masyarakat di tempat tinggal. Diajar kemahiran berburu, bersawah, bertukang, memanjat, memancing dan juga menyumpit. Matlamat pendidikan di Sarawak dan Sabah adalah membolehkan mereka untuk berdikari apabila dewasa. Manakala pendidikan formal telah dijalankan di istana, masjid dan surau, pendidikan pondok dan juga madrasah. Untuk di istana, telah diajar hal pentadbiran negara dan juga sistem politik. Di masjid dan surau, diajar cara bacaan dalam solat dan tajwid, hadis, fiqh dan usuluddin. Pendidikan pondok pula mempelajari Al-Quran, hadis dan bahasa Arab. Dan di madrasah, terdapat sukatan pelajaran. Pelajar diajar dalam kelas, mempunyai tahap permulaan, pertengahan dan akhir, diawasi oleh mudir, diselia oleh jawatan kuasa keuangan. Untuk bahasa Melayu dan tulisan Jawi, bahasa Melayu dan tulisan Jawi telah dijadikan bahasa ilmu dan juga lingua franca. Bahasa Melayu membuktikan kemampuan untuk menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi.
Penulisan kesusastraan juga berkembang. Antara karyanya ialah Tufan Al-Nafis. Okay, sebagai kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia kita harus berbangga dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Kita juga harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan identiti bangsa kita. Okey, itu saja untuk sesi PDPR pada hari ini dan kita sambungkan dengan latihan. Okey, sekian. Terima kasih.